الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره فسخر لكم الأنهار فسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu agar manusia mereka sentiasa ingat. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya daripada permukaan bumi, tidak dapat tetap berdiri sedikit pun. Allah menegurkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepadanya dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah
untuk menyesatkan manusia daripada jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu kerana sesungguhnya nerakalah tempat kembalimu. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan solat, menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datangnya hari kami, ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan pelbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah memudahkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah memudahkan sungai-sungai bagimu. Dan Dia telah mengaturkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah mengaturkan malam dan siang bagimu. Termasuk dalam kalimah yang buruk ialah kufur, syirik, segala perkataan yang tidak benar dan perbuatan yang tidak baik. Yang dimasukkan dengan ucapan-ucapan yang teguh di sini ialah kalimah thayyiban yang disebut dalam ayat 24. Sirra, al-isra, kebalikan dari al-ilan. Allah berfirman secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Al-Baqarah 274. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Al-Baqarah 277. Dan rahsiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Al-Mulk 67:13. Dan as-sirru, rahsia ialah setiap peristiwa yang dipendam dalam jiwa. Allah berfirman, Dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Pada ayat ini Allah berfirman sambil memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya dan melaksanakan semua haknya serta berbuat baik kepada makhluknya, iaitu dengan mendirikan solat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan menginfakkan, menyedekahkan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan dengan menunaikan zakat dan memberikan nafkah belanja kepada kerabat serta berbuat baik kepada orang lain. Yang dimaksud mendirikan solat ialah memelihara waktu, ketentuannya, rukuk, sujudnya dan kekhusyukannya. Allah memerintahkan infak sedekah daripada sebahagian rezeki yang dimiliki secara baik, dimiliki baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan supaya mereka bergegas melaksanakannya sebelum datang hari, iaitu hari kiamat, ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan, iaitu tidak akan diterima daripada seorang pun tebusan untuk menebus dirinya daripada azab Allah. Sebagaimana firman Allah pada ayat lain, maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan daripada kamu maupun daripada orang-orang kafir. Surah Al-Hadid 57-15. Mengenai makna wala khilalun, Ibnu Jarir berkata, pada hari kiamat tidak ada hubungan persahabatan yang dapat menyelamatkan orang yang patut mendapatkan seksa daripada seksa Allah kerana kedekatannya itu. Akan tetapi yang ada pada hari itu hanyalah keadilan semata-mata. Qatadah mengatakan, sungguh Allah mengetahui bahawa di dunia ini terdapat jual beli dan hubungan persahabatan yang mereka jalin. Oleh sebab itu hendaklah seorang memperhatikan dengan siapa dia menjalin persahabatan dan apa yang menjadi motivasi persahabatan itu. Jika kerana Allah, maka peliharalah persahabatan itu,
Tapi jika bukan kerana Allah, maka hendaklah ia memutuskannya. Mengikutnya, maksud ayat ini ialah Allah hendak memberitahu bahawa tidak bermanfaat sedikit pun jual beli dan tebusan seseorang sekalipun berupa emas sepenuh bumi jika ia mendapatkannya, dan tidak pula bermanfaat sedekah seseorang atau pertolongan seseorang apabila dia menghadap kepada Allah dalam keadaan kafir, sebagaimana Allah berfirman, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menghentikan membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Lalu apa alasan manusia untuk kufur, padahal telah nyata bahawa Allah telah menciptakan langit, bumi, air, tumbuh-tumbuhan, semuanya adalah untuk kepentingan manusia. Dia menjadikan bumi membentuk sungai yang dapat mengalirkan air, yang dapat menyembuhkan tanah. Daripada Aisyah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menulis ketika sedang berdiri solat. Maka baginda bersabda, itu adalah pencurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap solat seseorang. Daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata bahawa Nabi SAW berlalu di depan para sahabat sambil bertanya, apakah kamu mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kamu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bertanya demikian sampai 3 kali, iaitu Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, sungguh orang yang sembahyang pada waktunya, nescaya aku masukkan ke dalam syurga. Dan barang siapa yang sembahyang bukan pada waktunya, jika aku kehendaki, aku akan mengampunkannya, dan jika aku kehendaki, aku akan menyiksanya. Sadaqallahul Azim.